Hai, Assalamualaikum semua. Sebelum saya meneruskan video kali ini, izinkan saya memperkenalkan tentang diri saya. Nama saya Nurul Syafiqah binti Ahmad. Saya berusia 20 tahun dan saya berasal dari Beira Pahang. Saya merupakan pelajar daripada University College of Yayasan Pahang dan saya mengambil jurusan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Tujuan saya membuat video pada hari ini adalah untuk melaksanakan tugasan kerja yang diberikan oleh pensyarah saya dalam subjek Sains dan Alam Sekitar dalam pendidikan awal kanak-kanak BCD 3243. Di sini saya akan membincangkan topik mengenai pendidikan alam sekitar, di mana kita akan mengetahui jenis-jenis pencemaran dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Definisi alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi dan sebahagian daripadanya seperti haiwan, manusia, tumbuh-tumbuhan, udara berserta iklim. Terdapat banyak jenis pencemaran alam sekitar seperti pencemaran radioaktif, pencemaran cahaya, pencemaran kimia, pencemaran suhu dan pencemaran visual. Tetapi di video kali ini saya hanya ingin menerangkan pencemaran yang sering berlaku di negara kita, iaitu pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran air serta pencemaran tanah. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Punca pencemaran udara. 1. Pelepasan asap dari cerobong kilang. 2. Asap kenderaan di jalan raya. 3. Pembakaran terbuka. 4. Letusan gunung berapi. Kesan pencemaran udara. 1. Penipisan ozon. 2. Jerebu. 3. Hujan asid. Dan 4. Pemanasan bumi. Pencemaran air. Pencemaran air berlaku disebabkan kebocoran dan pembuangan bahan kimia dalam sumber air atau fenomena eutrofikasi sehingga mengubah kandungan, keadaan dan warnanya. Sungai itu dipenuhi sampah sarap yang luar biasa sejak kebelakangan ini. Pelbagai sisa buangan dibuang ke dalam sungai ini, antaranya botol plastik, bekas makanan dan sampah kediaman. Sampah sarap yang terapung dianggarkan seberat 100 kg. Berikan sungai ini bersih. Semua kena main tanggungjawab. Kalau tidak, racun ini boleh ada laluan, dia boleh pergi ke sungai, Spektrum Melaka di belakang. So mungkin ikan ke ada apa-apa yang ada dalam sungai mungkin boleh mati. Dan mereka tak minum, tapi nampaknya kalau kita lepas, mungkin sungai ini akan jadi racun lah. Selain sampah kediaman, sisa buangan tong minyak, bahan perkilangan dan saki-baki barangan pembuatan dipercayai dari kilang berhampiran turut dibuang ke dalam sungai ini. Punca pencemaran air. 1. Pembuangan sampah sarap. 2. Pembuangan sisa toksik dari kilang. 3. Tumpahan minyak dari kapal. 4. Aktiviti perlombongan. Kesan pencemaran air. 1. Hidupan laut akan mati. 2. Kekurangan sumber air bersih. 3. Air menjadi kotor. Dan 4. Menjejaskan kesihatan manusia. Pencemaran bunyi.
Pencemaran bunyi disebabkan oleh bunyi keras seperti bunyi yang timbul di kilang-kilang, jalan raya, kapal terbang atau di pasar. Punca pencemaran bunyi: 1. Sistem pengangkutan. 2. Tapak pembinaan. 3. Instrumen muzik dan konsert. Kesan pencemaran bunyi ialah tahap hingga di bandar-bandar metropolitan cukup tinggi yang menyebabkan sakit kepala, tekanan darah tinggi dan masalah pendengaran. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah berlaku akibat daripada perepasan bahan kimia bahaya seperti logam berat, hidrokarbon dan racun serangga ke dalam tanah sehingga terjadinya hakisan dan pertukaran warna. Punca pencemaran tanah. 1. Pembuangan sampah sarap dan kumbahan yang tidak terkawal melalui kaedah penimbusan dan pembakaran. 2. Pembuangan sisa toksik dan nuklear. 3. Penebangan hutan. Kesan pencemaran tanah. 1. Kualiti tanah merundum. 2. Berlakunya tanah runtuh. 3. Berlakunya penyebaran kuman dan penyakit. Hubungan manusia dan alam sekitar. Sesungguhnya, hubungan manusia dan alam sekitar sememangnya rapat, malah kedua-duanya saling memerlukan. Namun, sekiranya satu musnah, maka sengsaralah pihak yang satu lagi. Manusia adalah makhluk yang paling dominan di dalam alam. Tidak ada makhluk lain yang dapat menandingi kepintaran dan ketangkasan manusia. Teori evolusi Darwin menyatakan bahawa manusia berasal daripada mawas besar yang hidup berjuta-juta tahun dahulu. Beliau juga mendakwa segala yang ada di bumi seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, jirim dan unsur cakrawala maupun manusia telah melalui proses penyempurnaan. Ini bermakna benda-benda tersebut telah menjadi sempurna dengan sendiri melalui kuasa yang terkandung dalam alam persekitarannya. Oleh itu, umat Islam perlu sentiasa berusaha meningkatkan usaha menjaga dan memelihara alam sekitar serta memastikan corak pengurusan kehidupan yang mampan berhubung isu alam semula jadi, sekaligus menyumbang ke arah kesejahteraan planet ini untuk diwarisi generasi masa kini dan generasi masa akan datang. Jadi, marilah kita semua menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar dengan baik. Itu sahaja perkongsian daripada saya mengenai pendidikan alam sekitar. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye and Assalamualaikum.